Soalan nombor 11. Okey, melibatkan hukum linear. Dia bagi tahu kat sini pun boleh ubah x, y dihubungkan oleh y per 4. Okey, so cikgu tulis balik. Y per 4 sama dengan x tambah dengan 3 per x. Okey, tiba-tiba dia jadi macam ni untuk dapatkan linear. Okey, linear y sama dengan mx tambah c lah. Okey, y ni y baru yang kita tak tahu lagi apa benda nanti. Okey, x pun x baru. Okey, tapi yang kita tahu kat sini M dia sama dengan 4, C dia sama dengan 12. Okey, C dia memang tak boleh ada huruf X, Y lah. Okey, dia pemalar. Okey, so jom kita try macam mana nak ubah ni. Okey, katakanlah kita cuba dulu try and error. Okey, every term kita darab dengan 4. Kita buat 4 ni lah. Okey, every term kita darab dengan 4. So, kita akan dapat Y darab 4 habis ni. Ni 4. X, kalau darab dengan 4 ni, kalau darab 4, dapat 12 per X. Oops, tak ada pun 12. Okey, kita nak 12. Okey, so kita tak boleh. Macam ni tak boleh. Okey, so kita nak buang X ni lah. Nak bagi jadi 12 ni. Okey, kita kena darab dengan X. So, jom kita darab dengan X. So, ni darab dengan X. Every term kita darab dengan X. Okey, so cikgu buat macam ni lah bagi nampak sikit. Every term. Okey, so X. Ni Y darab X, XY. XY. Okey, ni kalau darab dengan X, 4. X kuasa 2. Ni kalau darab dengan X, zap. So, dapat 12. Okey, so kita tengok. Ada tak 12 kat situ? Yes, ada 12. Jauhnya dia lari. Okey, sekejap. Kita kejar dia kat atas ni. Okey, kita nak number ni. Okey, so dia bagi tadi Y sama dengan 4X tambah 12. Okey, so soalan dia nak Y tu in term of, okey, ungkapkan X dan Y dalam sebutan X dan Y. So, yang ni lah. Okey, X dulu X besar. X besar ialah, ni lah X besar kita. Okey, so X sama dengan X kuasa 2. Y pula, ni lah Y kita. Okey. Okey, Y besar kita ialah X, Y. Tu je dia nak. Okey. Jom tengok nombor 12. Okey, dia menunjukkan sebuah kereta tenggelam dalam air semasa banjir. Okey, so pandangan sisi tayar ni pun dia bagi juga. Okey, kawasan merah atas tu tak tenggelam. Dia tenggelam sampai kawasan bawah. Sampai di bawah pada merah tu. Okey, so dia suruh cari perimeter. Okey, perimeter. So, perimeter yang kawasan merah tu lah. Okey, so kita kena cari perimeter. So, ni S sama dengan J theta. Lepas tu kita kena tambah dengan panjang perentas ni. Okey, panjang perentas. So, kita kena cari dua-dua ni lah. Okey, so kena tahu J, kena tahu theta. Dua-dua tak tahu. J tak tahu, theta tak tahu. Okey, jom kita takar besar sikit dia punya tayar tu. Kau. Okey, so besar sikit tayar dia. Nampak sikit. Okey, so kat sini ialah separuh daripada rim. So, ni 20.32 lah. Cikgu bagi 2 separuh. Okey, 20.32. Kat sini pun 20.32 jugalah. Kat sini pun 20.32 juga. Okey. Lepas tu, 20.32 ialah yang ni juga. Lepas tu kita tahu panjang ni. Kita cari jari tau. Okey, panjang ni dia bagi. Daripada sini ke sini. Okey, tinggi tayar tu ialah 10.73. Okey. So, kita tahulah jejari dia nanti. So, jejari dia ialah 31.05. So, J sama dengan 31.05 cm. Okey, so kita dah dapat J cantik. Okey, sekarang kita nak cari apa pula? Kita nak cari theta. Okey, theta kat mana? Okey, theta dekat bahagian ni dia punya yang tak tenggelam tu. Okey, so kita nak cari theta. So, theta dia ialah bahagian sini. Okey, bahagian sini theta. Okey, so hak ni jejari 30 apa tadi? 31.05. Okey, so kita nak cari theta, kita boleh keluarkan segitiga ni. Okey, cikgu keluarkan segitiga sebelah tu. Nampak sikit dia punya
dia punya teorem Pythagoras nanti lagi jelas. Okey, ni ialah 20.32. Kita boleh cari dah kat sini. Okey, guna teorem Pythagoras. Okey, kita boleh cari perentas ni. Okey, so guna teorem Pythagoras Guna teorem Pythagoras tak tunjuk pun tak apa, tapi kita boleh cari, cikgu dapat 23.478. Okey, guna teorem Pythagoras 23.478 ialah yang tu. Okey, so kita boleh darab 2 lah nanti kat sini. Okey, 23.478. Darab 2 kenapa? Sebab kita nak cari sepanjang ni. Okey. Okey, sekarang ni kita nak cari theta untuk S sama dengan J theta. Okey, kita cari alpha sebab dia separuh. Theta yang besar ni. Semua ni ialah theta. Okey, theta yang semua ni. Okey, kecil sikit darjah dia. Okey, oops. Once again, dia jadi macam tu. Sekejap kita naikkan ke atas. Kita nak nombor berapa tadi? Kita nak nombor 12. Okey, ni. Ini nombor 12 kita. Okey, ini nombor 12 kita. Okey, so kita boleh pakailah tangent ke sin ke cos ke, kita boleh pakai untuk cari alpha. Okey, so cikgu pakai cos lah Cos alpha sama dengan bersebelahan 20.32 per dengan 31.05. So kita akan dapatlah alpha dia nanti. Okey, so alpha kita akan dapat. Cikgu ada cari kat bawah ni sekejap Mana alpha dia? Okey, so alpha kita akan dapat 49.12. 49.12. Kita akan dapat 49.12. So kita darab 2 lah untuk dapatkan theta kat sini. Okey, so theta ni akan jadi 98.24 darjah. Okey, jangan lupa tukar kepada radian sebab kita nak SJ theta dalam radian. Okey, so tukar dalam radian 1.715. Okey, nampak tak cantik sikit dia punya jalan kerja ni. Okey, so kita tulis kat sini lah dua-dua sekali. S sama dengan J theta. So perimeter kawasan yang tak tenggelam tu ialah J 31.05. Theta kita dalam radian 1.715 tambah dengan perentas 2 darab 23.478. Okey, so dapatlah perimeter dia yang tak tenggelam di air banjir tadi kat sini. Carilah dalam cm unitnya. Okey, jom tengok nombor 13. Nombor 13. Okey, geometri koordinat. Diberi bahawa garis lurus Y sama dengan MX dengan keadaan M ialah pemalar berserenjang dengan PQ dan memotong garis lurus Y sama dengan 2X sama 8. Okey, berserenjang dengan PQ. Okey, kata kunci dia berserenjang dengan PQ. Okey, so kita cari MPQ dulu. Okey, so kita ada dekat sini Y PQ cikgu cari M dia, cikgu ubah kepada Y tajuk dia. So, Y sama dengan 1/2X tambah dengan 4/2 lah. Okey, so MPQ sama dengan 1/2, maka M berserenjang dengan PQ. Ni kita dah faham sangat lah. Positif, so akan jadi negatif 2, 1/2 jadi negatif 2. Okey, so garisan yang berserenjang tu garisan dia Y sama dengan MX. C dia tak ada lah sebab dia tak ada plus ini pemalar. Okey, so dia memang melalui titik kosong. Okey, so kita tahu garis yang berserenjang tu nama dia ialah Y sama dengan negatif 2X. Okey, so dia berserenjang dengan PQ dan dia lalu titik ni. Okey, mari cikgu buat. Dia lalu titik kosong-kosong lah sebab tak ada C dia. Okey, dan dia berserenjang. Okey, dia berserenjang. Ni lebih kurang macam ni lah garis dia, kita tak tahu lagi. Okey, lepas tu dia kata apa? Garis lurus ni pula
memotong garis lurus Y sama dengan 2X pada titik N. Okey, memotong bersilang lah maksudnya. Okey, garis lurus satu lagi ialah Y sama dengan 2X tambah 8. So, kita buat persamaan serentak. Okey, kita tulis balik persamaan dia. Y sama dengan negatif 2X. Y sama dengan apa tadi? 2X tambah 8. Okey, 2X tambah 8. Okey, kita equate je lah. Samakan je lah. Sebab ni Y, ni Y. Okey, so kita akan dapat negatif 2X sama dengan 2X tambah 8. Okey, so 4X. Sorry, negatif 4X sama dengan 8. X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Okey, so dapat 4 lah. Okey, ataupun gantilah kat mana-mana satu yang kamu berkenan. Okey, so titik dia ialah negatif 2, 4. Ni ialah titik tempat dia. Okey, bersilang tu nama dia N. Okey, dia suruh buat apa? Dia suruh label. Okey, so jangan berhenti sampai situ. Kita kena labelkan dekat rajah. Kita kena labelkan dekat rajah kita tadi. Okey, so mana nombornya? Nombor 13 tadi. Suka lari-lari. Okey, so kita labelkan. Kita tengok koordinat dia. Dia memang satu unit satu. Okey, so ni negatif 2, ni 4. Okey, so kat sini labelkan dengan N. Okey, dia suruh labelkan. Okey, negatif 2, 4. Kalau tak label, hilang satu markah. Okey. Nombor 14, nampak macam senang. Okey, find the equation of the straight line. Okey, persamaan garis lurus sahaja. Tapi dalam bentuk arm. Okey, so syarat dia bentuk arm. Kita kena buat dalam bentuk arm. Okey, so ni dalam bentuk pintasan. Okey, dia bagi dalam bentuk pintasan ni. Ataupun kita cari je lah M dia. M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okey, dia memang akan dapat positif lah M dia kan. Dia naik macam tu. Okey, so kita terus dapat Y sama dengan 4/3X. C dia ialah 4. Memang 4 kat atas tu. Okey, tapi kalau macam ni kita tak dapat full mark. Okey, kita kena buat dalam bentuk arm. Okey, semua darab dengan 3. Everything darab dengan 3 supaya kita hapuskan dia punya apa nyebut kat bawah tu. So, kita dapat 3Y. Okey, cikgu bawa semua kat sebelah sini. Jadikan dia kosong. Okey, so tolak 4X. Okey, darab dengan 3. So, dia akan jadi minus 12 sama dengan kosong tu je. 2 markah kat situ. Okey. Nombor 15, vektor. Okey, ada rajah kat sini. Rajah menunjukkan segitiga OPQ. R titik tengah. Okey, R titik tengah siapa? PQ. Okey, so OP A ke arah sana. OQB. Okey, express OR. Okey, kita nak OR dalam sebutan A dan B. Okey, OR. So, jom cari OR. Okey, sebelum tu kita cari PQ dulu. Sebab kita tahu OR dia akan, tak apa, kita tulis dulu hukum mama kita. Okey, OR sama dengan start dengan O, habis dengan R. Okey, so kita bolehlah ambil mana-mana jalan. Kalau cikgu ambil OP, dia akan tambah dengan PR. Okey, tapi tak tahu PR cikgu. Okey, boleh cari PR. Okey, so PR dia adalah separuh daripada PQ. Okey, so kita tahu PR adalah separuh daripada PQ kan? Okey, PQ boleh cari tak? Senang je kan? PQ kita boleh guna P O tambah dengan OQ. Okey, so kita boleh guna yang ni lah. Okey, setengah. Hati-hati dengan direction PO. Okey, kita ada negatif A, PO, different direction. Okey. Okey, so kita kena minuskan dia. OQ tak apa. OQ dia straight je B. Okey, so tak siap lagi. Kita nak OR. Okey, so masuk balik dalam equation atas sana. OR sama dengan OP. OP ialah A tambah dengan setengah PQ. Okey, setengah PQ PR. PR ialah setengah PQ. So, setengah. Okey, inilah yang kita cari kat atas tadi. Okey, lepas tu kita
kumpulkan A dengan A, B dengan B. So, kita akan dapat ni 2 per 2 tolak 1 per 2. So, dapat 1 per 2 A tambah 1 per 2 B. Okey, ini ialah vektor OR. Okey, senang je.